Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam segmen Kepuk 5 minit. Ini merupakan video berdurasi 5 minit tentang kefahaman pusaka dari saya, KA. Dan topik kita hari ini adalah tentang rumah yang berpenyakit. Apa yang dimasukkan dengan rumah yang berpenyakit? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, hakikatnya semua orang dewasa mengimpikan satu hari mereka akan mempunyai rumah yang selesa. Tak semestinya besar, hebat, tetapi ada rumah dan rumah yang selesa. Tetapi malangnya tuan-tuan dan puan, ramai tanpa sedar, tanpa tahu yang mereka sebenarnya memiliki rumah yang berpenyakit. Apa maksudnya rumah yang berpenyakit? Ini saya nak terangkan ya. Jadi maksud rumah yang berpenyakit adalah rumah yang nak jual pun susah. Tak ada siapa nak beli sebab statusnya tak cantik. Rumah itu kalau kita nak bawa pergi bank pun bank tak nak terima. Tak laku di bank untuk dicagarkan. Jadi kalau nak tak boleh cagar, macam mana orang nak beli rumah? Orang tak beli rumah cash, tak ramai yang beli rumah cash. Dan bila meninggal dunia, pemilik harta tadi meninggal dunia, nak wariskan tak boleh sebab geran tak ada. Nak pergi ke perusahaan pusaka kecil ataupun perusahaan pusaka pun tak boleh. Dan kadang-kadang ia akan memberi mudarat kepada pemilik harta semasa dia masih hidup dan juga akan memberi mudarat kepada waris-warisnya setelah dia meninggal dunia. Jadi saya hari ini saya akan terangkan 4 contoh rumah yang berpenyakit. Okey? Apa contoh-contohnya? Contoh pertama adalah rumah yang dibina atas tanah Lot Lady. Lot Lady ni apa? Lot Lady ni anak apabila ada seorang itu dan mempunyai geran nama dia, tapi dia pun buat pecah, ukur siap-siap tapak rumah dan dia jual tapak-tapak rumah itu bukan secara sah tetapi secara tidak formal. Di mana tidak ada pertukaran pemilikan kepada orang yang membeli. Jadi, ini yang selalu berlaku. Sebab apa orang tertarik untuk membeli Lot Lady ini? Memang murah, tetapi tidak ada pendaftaran pemilikan yang kokoh dan formal. Tidak ada nama mereka dalam pejabat tanah. Yang ada hanyalah nama pemilik asal. Tetapi pembeli ini adalah surat perjanjian jual beli mengatakan dia dah beli. Kadang-kadang ada juga janji untuk menukar atau pecah lot kemudian, tetapi ia tidak berlaku. Dan satu pemilikan pembeli ini tidak terjamin. Kalau berlaku perkara-perkara, contohnya kematian pada pemilik asal, mungkin waris yang kepada pemilik itu tidak bersetuju untuk meneruskan perjanjian untuk mereka mempunyai rumah di tanah tersebut. Okey. Dan begitu juga kalau tanah itu atau rumah itu nak dicagarkan ke bank untuk dapatkan kewangan, pinjaman dan sebagainya, tidak laku. Dan ianya susah untuk diwariskan sebab tidak ada geran. Dan juga tentunya susah untuk dijual. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, elakkan membeli tanah Lot Lady. Dan kalau pun dah ada rumah di atas Lot Lady, dapatkan rawatan segera. Okey. Contoh kedua yang saya nak terangkan adalah tentang rumah yang dibina atas tanah yang dimiliki oleh orang yang dah mati. Tanah milik arwah. Ini selalu berlaku. Contohnya, ada sebelah tanah, pemiliknya telah meninggal dunia dan tidak dibuat apa-apa, nama dalam geran masih nama arwah. Contoh ini, arwah mempunyai 11 orang waris, tetapi ada seorang waris telah membina satu rumah dan mengambil keluasan hampir 1/3 daripada tanah tersebut. Apa yang jadi? Ini yang selalu berlaku dalam masyarakat kita, yang akan menyebabkan punca perbalahan di antara waris-waris. Ia juga kalau waris-waris tidak redha, yang waris yang membina rumah tadi kemungkinan akan termakan hak orang lain dan hukumnya haram, berdosa. Dan rumah itu juga sebab tidak ada geran nama tuan punya rumah, ia juga tidak dapat diwariskan, tidak boleh dibuat dokumen hibah dan juga tidak boleh dicagarkan di bank.
Susah kan? Jadi inilah satu lagi risiko sekiranya tanah tersebut diambil alih oleh kerajaan. Rumah itu dirobohkan tetapi pampasan tidak akan sampai kepada pemilik rumah. Ia akan diletakkan di amanah raya sehinggalah waris-waris kepada tanah tersebut dapat memohon surat kuasa mengeluarkan tanah duit tersebut dan membagi-bagikan. Ini kerap berlaku dalam masyarakat kita sebab orang terbeli rumah ataupun membuat rumah yang berpenyakit. Okey, contoh ketiga yang saya nak tunjukkan adalah apabila rumah dibeli menggunakan pinjaman guna lebih daripada satu nama. Selalunya yang berlaku adalah pasangan suami isteri membeli rumah dengan menggunakan pendapatan kedua-dua mereka. Jadi rumah menggunakan joint loan. Okey. Pasangan suami isteri beli rumah dengan pinjaman bersama. Tetapi risikonya sebab mereka mungkin tak mati bersama. Tak mati serentak. Jadi masalah akan berlaku apabila seorang yang meninggal dahulu. Okey, sebab apa? Yang meninggal itu kadang-kadang mempunyai waris faraid bukan di kalangan pasangan dan anak-anak. Ia melibatkan ibu ayah, melibatkan adik-beradik dan ia akan merumitkan proses sebab apabila salah seorang itu meninggal, hak itu akan mungkin juga mempunyai hak di kalangan ibu ayahnya dan juga adik-beradik. Dan kadang-kadang juga masalah MRTT, MRTA-nya. Bila seorang itu meninggal, hanya separuh saja ditebus. Ataupun yang meninggal itu tidak ada dalam MRTA, yang tinggal itu terpaksa meneruskan bayaran pinjaman. Itulah yang menyebabkan rumah itu dipanggil sebagai rumah berpenyakit. Rumit untuk diwariskan apabila salah seorang meninggal dunia. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan mempunyai rumah yang kategori ini, yang mempunyai penyakit ini, boleh dapatkan rawatan segera. Okey. Dan yang terakhir, contoh terakhir rumah yang berpenyakit adalah rumah yang dibeli dan ada loan pinjaman bank tetapi MRTA atau MRTT yang disediakan tidak sama tempoh dengan tempoh pinjaman. Ini selalu berlaku kalau pembeli itu dah berusia. Jadi lihat, kalau tuan-tuan ada beli rumah, tengok balik perjanjian, tengok balik MRTA, MRTT-nya cukup tak? Macam contoh yang tunjukkan ini, pinjaman 30 tahun tapi MRTT-nya hanyalah 18 tahun. Apa berlaku kalau kematian berlaku setelah 18 atau 19 tahun pinjaman berjalan? Siapa nak bayar bakinya? Okey, inilah tuan-tuan dan puan 4 contoh yang saya tunjukkan untuk tuan-tuan lihat sendiri. Ada tak antara rumah-rumah yang tuan-tuan dan puan miliki adalah tanah ataupun rumah-rumah yang berpenyakit. Okey, jadi jika ada, dapatkan bantuan dan MyPustaka ada sediakan bantuan. Lihat pautan yang diberi bersama dengan video ini untuk dapatkan khidmat nasihat percuma untuk merawat penyakit yang dialami oleh rumah tuan-tuan dan puan. Okey, kami ada program khidmat masyarakat MyPustaka di mana kami menyediakan khidmat runde melalui telefon percuma. Daftar, nanti pegawai kami akan hubungi tuan-tuan dan puan untuk sesi bersama kaunselor kami untuk memberi pandangan dan kaedah penyelesaian ataupun merawat rumah-rumah yang berpenyakit ini. Jadi, jangan jadi punca mudarat sebab rumah yang berpenyakit ini akan menimbulkan banyak masalah. Susah untuk dijual. Tidak boleh dicagarkan di bank. Susah untuk diwarisi. Boleh mendatangkan mudarat kepada pemilik masa hidup dan juga mendatangkan mudarat kepada waris setelah pemilik meninggal dunia. Jadi, mulakan langkah sekarang. Hubungi kami untuk dibantu supaya anda bahagia, waris juga sejahtera. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.